السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala syahidna bint Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun 'ala al-qab fara'aitu 'ainaihi tadma'an فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم من أحد لم يفارق الليلة؟ فقال أبو طلحة أنا. قال فأنزل في قبرها. فنزل في قبرها فقبرها. قال ابن المبارك قال فليح أراه يعني الذنب أو كما قال حديث صحيح رواية إمام البخاري. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, kami menyaksikan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ada cerita Anas bin Malik meriwayatkan hadis ni. Dia kata kami pernah melihat hari kewafatan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga merupakan isteri kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Anak Sayyidina Uthman jadi isteri Nabi. So hari itu mati isteri Nabi yang merupakan anak Sayyidina Uthman bin Affan ini. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun 'ala al-qabr. Nabi sewaktu pengkebumian anak dia, Nabi ada di kubur. Nabi ada sama di kubur, menyaksikan dan melihat anak dia nak dikebumikan. Macam kita tuan-tuan, kita tak tahu, kita tua, anak kita muda. Kita yang nak kebumikan anak kita ke anak kita yang nak kebumikan kita, tak tahu. Sebab ajal maut ini ketentuan Tuhan. Tak semesti kita bapa, kita tua, maka anak kita akan kebumi kita, tak mesti. Bahkan banyak kes jadi bapa mengkebumikan anak dia. Dan benda ni juga berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila anak Nabi yang menjadi isteri kepada Sayyidina Uthman bin Affan meninggal dunia, Nabi mengkebumikan dia. Nabi menghadiri pengkebumian dia. Semasa anak dia nak dikebumikan, Nabi ada di perkuburan itu. Kata Anas bin Malik, dia kata fara'aitu 'ainaihi tadma'an. Dia kata, dan aku dapat tengok dua mata Nabi meleleh air mata. Anas bin Malik, dia kata masa orang duk kebumikan anak Nabi itu, dia kata dia dapat melihat air mata Nabi meleleh.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fikum min ahadin lam yuqari fil lailah?" Masa mayat nak turun dalam liang, masa mayat nak turun dalam kubur tu, Nabi tanya. Nabi kata, "Fikum min ahadin lam yuqari fil lailah?" Nabi kata, di kalangan hampa ni ada tak ada siapa-siapa yang semalam dia tak buat dosa apa-apa? Masa mayat nak turun tu, Nabi tanya dulu. Nabi tanya Nabi Sa'ad, dalam doa-doa ni siapa yang teringat-ingat dia semalam dia tak ada buat dosa? Faqala Abu Talha, "Ana." Abu Talha kata, "Saya." Dia kata, "Seingat-ingat saya semalam saya tak ada buatlah benda-benda dosa, benda salah apa, saya tak buat semalam." Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi kata, "Fa'anzil fi qabriha." Nabi kata, kalau begitu hang turun dalam kubur, sambut mayat anak aku. Tengok macam mana Nabi SAW dia jaga macam tu. Dia tak mau sembarang orang turun dalam kubur sambut mayat ni. Dia mau hak turun dalam tu orang baik-baik. Nabi nak memulakan pengkebumian orang ni, Nabi mau orang baik-baik. Maka Nabi tanya dulu. Nabi tanya dalam ramai-ramai ni siapa yang seingat-ingat dia tak ada buat dosa apa. Abu Talha kata, saya seingat-ingat saya tak ada buatlah benda salah apa-apa semalam. Nabi kata kalau begitu hang turun sambut mayat anak aku. Fanazala fi qabriha faqabaraha. Maka turunlah Abu Talha, dia sambut jenazah anak Nabi, dialah yang mengkebumikan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, dakhalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Sayyid Al-Qain wa kana dhi'ran li Ibrahim alaihi salam. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأنت يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن عوف إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ أو كما قال. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata kami sahabat-sahabat serta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah Abu Sayyid. Abu Sayyid ialah seorang Al-Qain. Al-Qain ni tukang besi. Abu Sayyid ni dia kerja dia tukang besi. Wa kana dhi'ran li Ibrahim alaihi salam, dan dia ni isteri dia dijadikan mak susu kepada Ibrahim anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan Nabi dia kahwin 11 orang isteri. Kita cakap di Masjid Jelutong baru-baru ni 11 isteri Nabi. Daripada 11 itu Khadijah sahaja isteri yang melahirkan anak untuk Nabi. Isteri lain tak ada anak. Ibrahim bukan anak Khadijah, tetapi dia anak kepada satu orang perempuan yang menjadi hamba jariah Nabi. Nabi anak-anak dengan Khadijah itu satu, kemudian ada seorang anak dengan jariah. Ibrahim anak dengan jariah ni. Ibrahim daripada kecil sakit, dan dia ni
telah dihantar kepada keluarga Abu Said untuk disusukan. Dan Ibrahim menjadi anak susu kepada keluarga Abu Said. Waktu Ibrahim sakit kuat, Nabi SAW pergi ziarah Ibrahim, anak dia yang duduk di rumah Abu Said ni. Bila sampai aja di sana, fa akhadha Rasulullah SAW Ibrahim. Nabi sampai aja, Nabi dukung anak dia yang Ibrahim ni. Nabi ambil, Nabi dukung, bubuh atas pangku dia. Faqabbalahu, Nabi peluk anak dia ni. Wasyammahu, Nabi cium anak dia ni. Nabi ni dia penyayang dekat anak, dekat cucu, dekat isteri, dekat Nabi ni dia satu orang yang penyayang. Isteri-isteri dia umpamakan macam botol kaca. Nabi ni dia pesan dekat orang, suruh jaga isteri dia ni. Dia kata isteri-isteri dia ni macam botol kaca, kalau hampa handle kasak-kasak, pecah. Dia kata maksudnya dia sayang bini dia ni, dia sayang dekat isteri-isteri dia ni. Dia pesan pula dekat orang lain, isteri-isteri saya ni umpama botol kaca, jaga elok-elok. Dia kata hampa tak handle dia dengan elok, pecah. Dia kata sayang. Cucu dia, Nabi tengah khutbah, cucu jatuh, Nabi turun daripada mimbar, dia angkat cucu. Nabi tengah semayang, Nabi sujud, cucu meragas atas belakang, Nabi melamakan sujud dia, bagi cucu turun dulu, baru Nabi bangkit. Semua hadis ni menunjukkan Nabi SAW ni satu orang yang cukup penyayang. Ini ke pula dapat seorang anak laki-laki nama Ibrahim. Ibrahim ni pula sakit, Nabi pergi ziarah dia. Bila Nabi sampai aja, faqabbalahu, Nabi peluk Ibrahim anak dia ni. Wasyammahu, Nabi cium anak dia ni. Summa dakhalna alaihi ba'da dhalik wa Ibrahim yajudu bi nafsihi. Dan kata Anas bin Malik, ketika kami masuk tu, Ibrahim ni dalam keadaan yajudu bi nafsihi, dalam keadaan dia duk struggle nak mati. Keadaan anak Nabi Ibrahim ni pada masa Nabi sampai dengan sahabat-sahabat termasuk Anas bin Malik ni, pada masa sampai tu keadaan Ibrahim ni yajudu bi nafsihi, duk struggle, duk bergelut dengan kematian. Faja'alat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazrifan. Nabi bila sampai tengok anak yang dia sayang duk struggle nak mati, air mata Nabi meleleh, tak boleh tahan. Tuan-tuan, Nabi kekasih Allah. Nabi kalau dia angkat tangan minta dekat Allah, Allah bagi, tuan-tuan. Tapi Nabi yang istimewa di sisi Allah tu pun, Allah suruh Nabi melalui detik-detik yang akan dilalui oleh manusia biasa. Maknanya kalau Nabi pun ditentukan oleh Allah terpaksa melalui detik-detik macam ni, ada hari kita kena lalu benda macam ni, kita kena faham. Kita kena faham kata ini adalah laluan yang dilalui oleh semua manusia termasuk Nabi SAW. Nabi tengok anak ni tengah duk nazak nak mati, duk struggle nak menghadapi sakratul maut. Nabi peluk dia, Nabi cium dia, Nabi menangis. Faqala lahu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, wa anta ya Rasulullah. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, bila dia tengok keadaan Nabi macam tu sedih, air mata duk meleleh, Abdurrahman bin Auf kata dekat Nabi, wa anta ya Rasulullah. Abdurrahman bin Auf kata, ya Rasulullah, Tuan pun sama ke menghadapi benda-benda macam ni? Terpaksa menanggung kesedihan, terpaksa melihat dan menyaksikan kewafatan anak. Tuan pun sama macam kami ke? Adakah Tuan juga menangis macam ni? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ibn Auf, innaha rahmah. Nabi kata dekat Abdurrahman bin Auf, Nabi kata, ya ibn Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, hadhihi rahmah. Nabi kata ni air mata ni rahman, itu tanda belas kesian Allah ada ke kita. Summa atba'aha bi ukhra. Habis tu Nabi menangis lagi. Nabi menangis lagi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ain tadma. Kemudian Nabi bersabda di depan sahabat semua, Nabi kata innal ain, sesungguhnya mata tadma,
Memang boleh menangis. Tak ada jadi kesalahan. Dalam situasi yang macam ni, kita sedih dan kita menangis. Itu tidak jadi kesalahan, Nabi kata. Wal qalbu yahzan. Dalam situasi yang macam ni, dalam keadaan yang macam ni, kalau hati kita rasa duka cita, itu tidak jadi kesalahan. Wala naqul illa ma yurdi rabbuna. Tapi jaga, Nabi kata, jangan sampai dalam situasi macam ni mulut kita bercakap benda yang Allah tidak redha. Jangan sampai dalam situasi kita terpaksa melihat orang yang kita sayang nak mati, mulut kita bercakap bukan-bukan. Jangan macam tu, Nabi kata. Nak menangis tak apa, rasa sedih itu biasa, tapi meratus di mulut itu tak boleh, Nabi kata. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Nabi kata banyak tu aja. Nabi kata sesungguhnya berpisah dengan kamu wahai Ibrahim anak aku sangat mendukacitakan kami. Dia kata. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini lumrah hidup. Kita manusia, lumrah hidup ini kita akan lalu. Hari ini kita tak kenal lagi benda ni. Satu hari kita akan kenal. Kita terpaksa melihat macam mana orang yang kita sayang meninggalkan kita. Kita sayang mak kita, kita sayang ayah kita sayang bini kita sayang anak kita. Siapa juga yang kita sayang dalam dunia ni, satu hari kita akan melihat kematian dia. Maka garis panduan ditunjuk, dia adalah hadis Nabi SAW. Dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Abi Salamah. Kata dia, anna Aisyah radhiyallahu anha, yani zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbarathu qalat aqbala Abu Bakr radhiyallahu anhu ala farasihi min maskanihi bisanh hatta nazala fadakhala al-masjid falam yukallim an-nas حتى دخل على عائشة رضي الله عنها فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى فقال أبو بكر بأبي أنت يا نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها فقال أبو سلمة فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس فقال أبو بكر اجلس فأبى فقال أبو بكر اجلس فأبى فتشهد أبو بكر رضي الله عنه فمال إليه الناس وتركوا عمر فقال أبو بكر أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت قال الله تعالى في كتابه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل حتى تلا أبو بكر رضي الله عنه فتلقاها الناس فما يسمع بشر إلا يتلوها atau kama qala hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Hadis ni ada kaitan dengan ayat yang kita nak baca tak lagi. Kita baca dulu. Daripada Abi Salamah radhiyallahu anhu. Kata dia Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan. Kata Aisyah pada hari wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ada cerita panjang. Cerita Nabi nak wafat ni hadis sahih cerita banyak. Di antaranya hadis riwayat Aisyah, dia cerita Nabi isteri ramai. Jadi walaupun sakit, Nabi masih menggilirkan rumah isteri ni. Walaupun sakit,
Nabi duk gilar lagi rumah bini ni. Rumah ni, esok pergi rumah ni, walaupun sakit. Tapi hari-hari Nabi ada di rumah siapa pun Nabi akan tanya. Nabi akan tanya, esok aku di rumah siapa? Esok aku di rumah siapa? Sebab hati Nabi ni nak sangat sampai ke rumah Aisyah. Dan Nabi nak sangat dia wafat di rumah Aisyah. Inilah Nabi SAW. Dia cuba untuk berlaku adil kepada semua isteri dia. Tetapi Nabi kata dia tak boleh nak membohongi hati dia. Hati dia sangat sayang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka Allah Subhanahu wa taala tunai hajat hati dan kehendak Nabi. Nabi sampai di rumah Aisyah dan itulah hari akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi wafat di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menceritakan hari kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, apabila mati saja, apabila wafat saja Nabi, mula-mula sekali bagi tahu kepada orang keliling rumah. Kemudian suruh orang pergi bagi tahu dekat bapa dia, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kata Aisyah, aqbala Abu Bakr radhiyallahu anhu ala farasih min maskani bisunh. Abu Bakar radhiyallahu anhu bila dengar aja Nabi mati. Nabi ini sahabat dia. Nabi ini menantu dia. Nabi ini segala-gala bagi dia. Bila sampai aja ke telinga dia kata Nabi wafat, Abu Bakar radhiyallahu anhu terus bangkit pakai baju, terus pegang kuda, pacu kuda dia mai ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar dia duduk di Sunh, Sinnunha. Sunh. Kalau hari ini kalau tuan-tuan berkesempatan sampai di Madinah, tuan-tuan akan dibawa ziarah ke satu masjid, dia panggil Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat, masjid yang turun ayat memerintahkan supaya ubah kiblat daripada kiblat Masjidil Haram, daripada kiblat Baitul Maqdis kepada Masjidil Haram. Masjid itu nama Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain kalau daripada Madinah dia menghala ke Tabuk. Dia menghala ke Tabuk, Masjid Qiblatain ini. Rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berdekatan dengan Masjid Qiblatain. Kita bila pi umrah ke, kita pi haji ke, bila kita pi ziarah tempat-tempat macam ni, orang yang bawa kita tu kena bagi tahu. Kena bagi tahu ni Masjid Qiblatain ni apa cerita dia, bagi tahu, baca hati siapa yang patut-patut dan bagi tahu kata sebelah ni lah rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di situ nama dia Sunnah. Abu Bakar As-Siddiq bila dengar macam tu daripada Sunnah ni, dia naik kuda terus main ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi sebelah. Bila sampai aja hatta nazala, dia turun daripada kuda dia, fadakhala al-masjid, dia masuk dalam masjid sebab rumah Nabi kembang Masjid Nabawi. Falam yukallimin nas. Abu Bakar daripada sampai, dia turun kuda dia tambat kuda dia berjalan masuk masjid, dia pergi ke rumah Nabi. Lam yukallimin nas, tak bercakap dengan siapa pun. Pasal apa? Pasal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia dengan Nabi ni, dia sanggup habis segala-galanya. Bukan sanggup habis RM2, dia sanggup habis nyawa untuk Nabi. Bila pagi ni orang main habang dekat dia, kata Nabi wafat, dia tak ada mood nak bercakap dengan siapa pun. Dia nak pergi tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cerita ni diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Pak dia main, turun kuda, tambat kuda, masuk masjid, terus pergi ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaringkan. Dakhalat, dia masuk ke dalam masjid, lepas tu falam yukallimin nas, tak cakap dengan siapa pun, hatta dakhala ala Aisyah radhiyallahu anha. Sampailah masuk ke dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Fatayammama an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bila sampai sahaja di sana dia tuju terus ke tempat diletakkan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa musajja bi baradi hibrah. Dia tengok jasad Nabi ditutup dengan kain jalok-jalok hijau. Itu cerita Aisyah dalam hadis. Kalau kita hari ini tutup dengan kain batik apa dia panggil? Kain batik panjang apa? Kan? Nabi jenazah dia ditutup dengan kain berjalok-jalok hijau. Tutup. Fakashafa an wajhi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bila sampai aja depan jenazah Nabi, dia pegang kain jalok hijau yang tutup Nabi ini, dia buka.
dia tengok wajah Nabi. Summa akabba alaih, kemudian dia terus sembam muka dia. Dia peluk jenazah Nabi ni. Wa qabbalahu, dia peluk. Summa baka, menangis dia. Tuan-tuan bayang tu perasaan dia daripada rumah dia mai tu, orang yang dia kasih. Tidak ada manusia yang dia paling kasih melainkan Nabi SAW. Dia sampai dia tak bercakap dengan siapa. Dia masuk, dia tuju tempat jenazah Nabi diletakkan. Dia sampai dia tengok, dia buka aja kain yang tutup wajah Nabi. Fakabba alaih, dia terus sembam di peluk Nabi itu. Dia peluk Nabi. Wa qabbalahu, dia peluk Nabi kuat-kuat. Summa baka, menangis dia terisak-risak. Faqala Abu Bakar, Sina Abu Bakar kata apa? Bi abi anta ya Rasulullah. Dia kata, demi bapa aku tebus denganmu ya Rasulullah. Maksud dia apa? Dia kata, ya Rasulullah, demi bapa aku sayang bapa aku, tapi aku sayang kamu lebih daripada segala-galanya. Ya Nabi Allah, dia kata, wahai Nabi Allah, la yajma'ullahu alaika mautataini. Abu Bakar kata di depan jenazah ni, dia kata, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, dia kata, Allah tidak akan bagi kamu mati dua kali. Ammal mautah allati kutibat alaika faqad muttaha. Sesungguhnya mati yang sekali yang dijanjikan kepada semua manusia ni, sesungguhnya engkau telah pun melaluinya. Tak ada manusia dalam dunia ni mati dua kali. Dia kata, mati sekali aja. Sesungguhnya mati yang dijanjikan kepada semua manusia ni, engkau sudah pun melaluinya. Qala Abu Salamah yang melihat benda ni, dia kata, fa akhbarani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Abu Bakr radhiyallahu anhu kharaja wa Umar radhiyallahu anhu yukallimun nas. Lepas Abu Bakar kata begitu, dia tutup balik wajah Nabi ni, dia keluar daripada rumah Nabi. Dia keluar aja di luar, tengok Sayyidina Umar Al-Khattab duduk di depan satu crowd. Orang dah mula duk main berimpun dah ni, dengar cerita kata Nabi wafat ni, satu kejutan kepada semua orang. Sahabat-sahabat bukan tak boleh terima kata Nabi akan wafat, bukan tak boleh terima, tetapi bila dengar kata telinga mereka kata Nabi wafat, macam tak percaya. Satu orang yang mereka sanjung tinggi, satu orang yang mereka cukup sayang, satu orang yang menjadi tempat rojok mereka, satu orang yang betul-betul membuktikan menjadi pemimpin mereka, satu orang yang mereka sanggup buat apa sahaja untuk dia. Tiba-tiba hari ini mai ke telinga mereka kata Nabi SAW sudah wafat, terkejut. Maka keluar dia berimpun di rumah Nabi ni. Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia masuk dalam rumah. Umar Al-Khattab dia berdiri di depan orang ramai semua, dia duk bercakap kepada orang semua. Abu Bakar As-Siddiq keluar tengok Umar duk bercakap, seolah-olah macam Umar tak boleh nak terima kewafatan Nabi SAW. Faqala Abu Bakar, Sina Abu Bakar bila keluar dia tengok Umar nampak macam tu, dia nampak macam tak boleh terima kata Nabi sudah wafat. Abu Bakar bila keluar, dia kata apa dekat Umar? Dia kata, ijlis. Dia kata, hang duduk. Dia kata, fa'aba. Kata Abu Salamah yang meriwayatkan hadis ni, dia kata, fa'aba. Abu Bakar kata dekat Umar, hang duduk. Umar tak mau duduk. Emotional, tuan-tuan. Emotional. Orang yang dia sayang tak ada ni, dia tak boleh kontrol. Abu Bakar kata lagi sekali dekat Umar, dia kata, ijlis. Dia kata, hang duduk. Dia kata, jangan nak buat macam ni. Fa'aba, kata Abu Salamah. Umar Al-Khattab bantah, dia tak mau duduk juga. Dia kata, fatashahada Abu Bakr radhiyallahu anhu. Abu Bakar bila tengok macam tu, Abu Bakar bertasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apabila Abu Bakar As-Siddiq bertasyahud, famala ilaihin nas, orang ramai pun beralih pakat tengok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan, ni yang kata Sayyidina Abu Bakar, power dia macam mana? Power dia sebagai pemimpin tu macam mana? Dia tasyahud saja, asyhadu an la ilaha illallah, surah dia tasyahud tu, tarik semua orang tengok kat dia.
Famala, mala ni maksudnya maka cenderung semua orang melihat kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wa taraku Umar, semua orang tinggal Sayyidina Umar ada bercakap ni, semua beralih tengok kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maksudnya orang yang dipilih menjadi khalifah yang pertama menggantikan Nabi, dia punya karisma. Dia ni seorang yang orang kata charismatic leader. Dia satu orang pemimpin yang mempunyai karisma. Dia baru mengucap ya asyhadu an la ilaha illallah, orang beralih tengok dia habis semua. Tinggal Umar Al-Khattab hadut cakap tadi ni. Faqala Abu Bakar, kata Sidina Abu Bakar As-Siddiq, amma ba'd, faman kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Abu Bakar berdiri depan semua orang, biji mata berkeritam bakat dia tengok dekat dia. Dia terus bagi satu ucapan yang sampai hari ni orang ingat ucapan dia. Kata dia apa? Faman kana ya'budu Muhammadan. Aku nak bagi ingat dekat hangpa semua. Aku nak bagi ingat kepada hangpa semua. Siapa sembah Muhammad, fa inna Muhammadan qad mata. Muhammad hari ini sudah mati. Tapi dia kata, faman kana ya'budu Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Tapi kalau sekiranya kita sembah Allah, Allah dia hidup, dia tidak akan mati. Tuan-tuan, akidah dia. Dia bukan tak sayang dekat Nabi, tetapi dia tak tinggal ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajak kita, Nabi bagi ingat dekat kita, kata nama kata makhluk, nama kata manusia, sampai hari dia akan mati. Maka semua kita kena terima hakikat, hari ini Muhammad sudah mati. Kita tidak sembah Nabi Muhammad, tapi kita sembah Allah. Allah Tuhan yang hayyun la yamut, Tuhan yang hidup dan tidak akan mati. Terus dia quote satu ayat Quran. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabih. Dia kata ingat balik Allah berfirman dalam Quran, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Dia baca ayat tu, kita nak baca tak lagi. Abu Bakar As-Siddiq petik ayat tu, dia baca balik di depan orang semua. Bila semua orang dengar, kata Abu Bakar, wallahi laka'anna an-nasa lam yakunu ya'lamuna anna Allah anzala hatta talaha Abu Bakr radhiyallahu anhu. Abu Salamah kata, dia kata apa? Demi Allah, Abu Salamah kata, orang ada pada hari itu seolah-olah tak pernah dengar ayat tu, terlupa kepada ayat tu. Apabila Abu Bakar As-Siddiq baca balik ayat tu, orang yang dengar ni baru teringat balik, oh dalam Quran sudah ingatkan kita tentang ayat ni, tentang Nabi SAW satu hari akan wafat. Fatalaqahan nas, maka ramai-ramai semua pakai ikut baca apa yang dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu. Fama yusma'u basharun illa yatluha. Dan tidaklah orang yang ada di situ melainkan semua pakai ikut baca ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Semua pakai ikut baca apa yang dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Tuan-tuan tengok. Hadis kita baca dua mula tadi nak cerita kata Nabi dalam menghadapi kematian anak. Yang pertama anak dia yang bernama Ibrahim, yang kedua anak dia menjadi isteri Sayyidina Uthman bin Affan. Nabi sedih dan menangis. Dan yang kedua kita baca hadis bagaimana sahabat dalam menghadapi kewafatan Nabi pula sedih mereka macam mana. Ini yang ditunjukkan oleh Islam kepada kita semua, bahawa sebagai manusia satu hari kita akan melalui detik ini, detik kehilangan orang yang paling kita sayang dalam dunia ini. Jadi dengan mengambil kira ilmu yang kita belajar ni, kita boleh menghadapi apa juga situasi yang akan ditakdirkan berlaku kepada kita satu masa nanti insya-Allah. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Nurul Ihsan jilid 1, muka surat 137. Muka surat 137. Bawah sekali dia kata kisah perang Uhud. Kisah perang Uhud. Dia kata dan turun pada pecah belah mereka itu pada perang Uhud. Tak kala masyhur bahawa Nabi SAW telah pun dibunuh. Dan kata sekalian munafiqun,
Jika dibunuh Nabi, maka kembali kamu kepada agama kamu. Ini cerita masa perang Uhud. Perang Uhud, tuan-tuan, perang kedua selepas perang Badar. Tentera Islam ramai. Tak macam perang Badar, Islam 300 lebih, sedangkan kafir 100,000 orang. Perang Uhud, Islam sudah ramai. Bila terlampau ramai, dia overconfident. Maka mereka turun, Nabi dah bagi taklimat sebelum turun dalam perang Uhud. Nabi kata, kita duduk di tempat sekian-sekian dah atuk, dah bagi tahu dah semua. Di lembah Uhud tu ada bukit, bukit tu dipanggil Jabal Rumah. Bukit yang Nabi tempatkan pasukan pemanah di situ. Nabi kata kepada orang yang duduk atas bukit ni, Nabi kata, apa jadi pun jangan tinggal bukit ni. Kemudian berlaku perang Uhud. Para sahabat Nabi yang duduk di atas bukit Uhud tu, yang duduk di atas bukit Rumah ni, Jabal Rumah, bukit pemanah duduk ni, bila tengok tanda-tanda Islam nak menang, bila tengok tanda-tanda kata ghanimah harta rampasan yang ada tu akan jadi hak mereka hilang sabar. Semua pakat turun nak pergi ambil harta rampasan yang ada di situ, pakat nak turun ambil. Tinggal sikit aja yang bertahan, duk pegang perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila turun apa jadi? Musuh yang tadi nampak nak kalah, mai take over bukit ni dan depa serang balik tentera Islam, mati bergelimpangan di situ. Maka pecah belah. Itu dipanggil pecah belah yang berlaku pada hari perang Uhud. Dalam keadaan gawat tu, golongan munafik khayal satu suara. Depa kata apa? Muhammad sudah mati. Dari segi psikologi, apabila tentera Islam dengar kata Nabi dah mati, jatuh semangat. Kalau Nabi dah mati, kita nak perang apa lagi? Tak ada guna kita perang. Jadi macam tu. Bila dengar aja suara kata Nabi dah mati, jatuh semangat. Habis semua, jadi tak ada semangat nak perang. Jadi lemah habis semua. Dalam keadaan yang macam itulah Allah Subhanahu wa taala memperingat benda ni. Firman Allah ayat yang kita baca dalam hadis tadi, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Dan tiadalah Muhammad itu melainkan dia rasul, dia manusia biasa. Tuhan kata hampa jangan ingat Nabi Muhammad ni apa-apa. Nabi Muhammad tu manusia macam hampa. Cuma beza dia Nabi, hampa orang biasa. Nabi Muhammad tu manusia biasa, dia dilantik menjadi rasul, menjadi nabi. Sesungguhnya telah lalu daripada dahulu Nabi Muhammad beberapa banyak rasul. Tuhan beritahu Nabi Muhammad bukan satu-satunya nabi. Sebelum Nabi Muhammad tu ada berapa banyak nabi, mati belaka semua, kecuali Nabi Isa aja tu ada lagi. Ceritanya apa? Ceritanya nama kata nabi adalah manusia. Manusia kata hari mati. Ini satu hakikat yang manusia mesti kena terima. Lagu tu. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Maka adakah jika mati Muhammad ataupun dibunuh Muhammad itu, kamu nak berpaling daripada segala keting kamu kepada kufur? Tuhan tanya dah dalam ayat ni. Kalaulah satu hari esok Nabi Muhammad mati ataupun Nabi Muhammad kena bunuh, katalah Nabi Muhammad mati ataupun orang bunuh dia, adakah dengan kerana Nabi mati hampa nak beralih tinggal Islam ni? Tuhan tanya dah dalam ayat ni. Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Maksud manusia biasa, dia satu hari akan wafat, dia akan mati. Adakah bila Nabi wafat itu hampa nak tinggal Islam? Hampa ikut Islam ni kerana Nabi ada, Nabi tak ada, hampa tinggal Islam? Adakah hampa nak buat macam tu? Tuhan tanya dah dalam Quran ni. Wa man yanqalib ala aqibai falan yadurrallaha syai'an. Dan siapa yang berpaling atas dua ketingnya kepada kufur, maka tiada mudarat dia akan Allah akan sesuatu, dan hanya mudarat akan dirinya sendiri sahaja. Tuhan kata jaga baik-baik. Kalau Nabi mati esok ni, hampa murtad daripada Islam, pasal Nabi dah tak ada, hampa tak mau ikut Islam. Tindakan hampa ni sekali-kali tak boleh memudaratkan Islam sama sekali. Allah tak akan mudarat dengan tindakan hampa ni. Tetapi hampa memilih untuk murtad, hampa memudaratkan diri sendiri. Tuhan kata. Kalau penduduk dunia ni semua sekali keluar daripada Islam, jadi orang bukan Islam semua, Tuhan tak ada rugi tak mana pun. Tapi orang yang dah jadi Islam, tinggalkan Islam, orang ni akan susah esok ni. Tuhan kata. Begitu. Maksudnya, tiada menghidayah Tuhan bagi kamu yang hendak kembali jadi kafir apabila mati Nabi Muhammad. Hanya Nabi Muhammad itu Nabi seperti Nabi-Nabi yang dahulu kala sahaja.
berkekalan umatnya kematian daripada matinya atas agamanya. Itu dia. Sepatutnya orang Islam macam mana, apa jadi pun dekat Nabi, kita tetap atas Islam yang kita pegang. Begitu. Firman Allah, wa sayajzillahu syakirin. Dan lagi membalas Allah akan orang yang syukur nikmatnya itu, yakni dengan tetap berada di atas agamanya, yakni agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tetap stand di atas Islam, Allah akan balas kebaikan dia kerana memilih Islam sampai dia mati sebagai orang Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Firman Allah, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Dan tiada ada bagi satu nyawa itu bahawa mati ia melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Suratan yang diwaktukan oleh Allah, tiada dahulu dan tiada kemudian. Maka kerana apa kamu hazimah, yakni kamu pecah belah pada perang Uhud itu? Allah Subhanahu wa taala bagi ingat lagi sekali. Dia kata cerita kata orang hidup nak mati ini, benda ni adalah kitaban muajjala. Satu benda yang Tuhan tentukan. Kita tak tahu. Saya tak tahu saya nak mati bila. Balik mengaji tak lagi kan nak mati. Minggu depan ke? Bulan depan ke? 5 tahun ke depan ke? Lagi 15 tahun ke depan ke? Tak tahu. Tuan-tuan pun tak tahu. Anak-anak kita pun tak tahu kita nak mati bila. Kita pun tak tahu anak kita nak mati bila. Kita tak tahu. Cerita mati ni tak tahu. Sampai sakit tenat duk atas katil hospital pun kita tak tahu lagi dia nak mati bila. Sampai doktor yang duk jaga dia atas katil hospital, doktor tu pun dah main abang dah. Kata tak ada harapan, tunggu masa. Kita pun tak tahu, tahkah esok, tahkah lusa, tahkah minggu depan sihat balik turun padang golf, main golf balik. Boleh jadi. Pasal apa? Pasal mati ni dia kata apa? Illa biiznillah, dengan izin Allah. Allah tak izin, tak mati. Minum racun terkorak, satu botol bekak tu minum gak, tak mati. Pergi berdiri tengah jambatan Pulau Pinang, dive turun kepala dulu, pam kita jatuh dalam laut, polis marine mai selamatkan, tak mati. Pasal apa? Pasal tidak mendapat izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila sudah sampai masa yang Tuhan tentukan, duk tengok TV di rumah boleh mati. Ini yang dikatakan hakikat kematian. Maknanya manusia kena selalu bersedia. Bila masa pun Tuhan takdirkan, dia dalam keadaan boleh balik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau dah hampa boleh faham benda ni, pasal apa dalam perang Uhud, apabila orang munafik kata Nabi sudah mati, hampa jadi kacau bila berpecah belah, pasal apa? Tuhan tanya. Kalau hampa betul-betul percaya kata mati ni ketentuan Allah, kalau Nabi mati sungguh sekalipun, yang hampa duk jadi kelang kabut, pasal apa? Mati ni satu ketentuan Allah. Hidup mesti diteruskan, perjuangan mesti dijalankan. Pasal apa dengan kerana berita kata Nabi mati, hampa jadi pecah belah, tak mau nak ingat dah pesan Nabi? Tuhan tanya dalam ayat ni. Maka hazimah ataupun pecah belah ataupun lari itu tiada menolak mati. Allah Subhanahu wa taala nak bagi ingat benda ni. Kalau sekiranya hang lari daripada perang pun, kalau lari daripada perang pun, tak mesti hang selamat. Seperti mana tetap itu tiada memutuskan nyawa. Seperti mana kita tetap tunggu dalam perang, tak mesti kita mati. Tak mesti kita tak pergi perang kita hidup. Tak mesti orang yang pergi perang tu mati. Kadang-kadang hak pergi perang tu hidup balik mai, kita hak duduk di rumah ni kena sakit jantung mati. Mati bukan kerana kita pergi perang. Mati adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Tuhan nak beritahu. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Maksudnya, dan barang siapa hendak upah dunia, maka kami bagi akan dia daripadanya, yakni daripada harta rampasan yang dibahagi-bahagikan. Dan tiada pahala di akhirat. Tuan-tuan jaga. Kerja agama ni kita kena ingat. Kerja agama ni kalau kita ingat nak bahagian dunia, dapat apa yang kita nak. Akhirat tak ada apa. Saya main mengajar di masjid, saya pergi ceramah, terima jemputan orang. Kalau matlamat saya nak dapat sagu hati main mengajar, saya dapat. Akhirat pipi tak ada apa. Yang duk mengajar masjid merata pusing sana sini apa semua, pipi akhirat esok akaun kita kosong. Pasal apa? Tuhan tahu hati kita masa atas dunia ni, hati kita mau apa. Kalau hati kita mau duit, Tuhan kata aku bagi duit. Akhirat tak ada apa. Tuan-tuan, ini bahayanya. Buat kerja agama, duk ingat dunia. Ini bahayanya. Sama dengan sahabat Nabi pergi perang.
Kalau hati dia ingat pergi perang ni boleh dapat ghanimah, boleh dapat harta rampasan perang, dia boleh dapat ghanimah tu. Tetapi mati dia tak ada pahala apa-apa. Ini Allah Subhanahu wa taala beritahu, "Wa man yurid thawabal akhirah nu'tihi minha." Dan siapa nak pahala akhirat, kami bagi akan dia daripadanya. Dalam hadis Nabi beritahu apa? Siapa yang nak akhirat, dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Matlamat dia apa dia? Matlamat dia keredaan Allah. Dia keluar di mana buat kerja agama apa semua pun kerana Allah. Atas usaha yang dia buat, kalau orang bagi selalu, itu bukan matlamat dia. Orang bagi, dia terima. Tapi yang dia nak sebenarnya keredaan Allah. Pahala akhirat doa ada kat dia, dunia juga dia dapat. Baca hadis Nabi kata apa? Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man arada dunya wal akhirah fa alaihi bil ilmi. Nabi kata siapa mau dunia, ilmu kena ada. Siapa mau akhirat, ilmu kena ada. Siapa mau dunia dan akhirat, ilmu kena ada. Cuma beza dia apa dia? Kalau hang mau dunia saja, hang dapat dunia saja. Tapi kalau hang mau akhirat, dunia dan akhirat hang dapat. Itu sahaja beza dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, "Wa sanajzi syakirin." Dan lagi kami, yakni Allah, balas akan segala orang yang syukur atas nikmat kami itu dengan ampun dosa dia dan juga dengan janji syurga. Itu dia. Siapa yang ikhlas, Tuhan kata aku janji dekat dia. Pasal dia ikhlas, dia orang yang bersyukur. Aku janji dekat dia syurga di akhirat. Itu matlamat kita tuan-tuan. Itu matlamat kita. Itu abadi. Dunia ni temporary. Yang tu abadi. Dunia ni temporary sampai umur kita. Tuhan tentukan kita mati umur 63 habis. Maknanya 63 itu temporary. Lepas kita hidup balik daripada kubur esok ni, hidup di akhirat esok, itu abadi. Itu selama-lama dan tidak ada mati yang kedua bagi kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, "Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah." Dan banyak daripada nabi-nabi itu telah berperang sertanya oleh jamaah yang banyak daripada ulama dan daripada kalangan ubad. Ubad maksudnya orang yang kuat beribadat. Maka tiada takut mereka itu bagi barang yang kena akan mereka itu daripada luka. Tidak takut mereka itu akan bunuh nabi-nabi mereka itu. Dan tak takut akan bunuh sahabat-sahabat mereka itu. Wa ma dha'ufu wa mastakanu. Dan tiada dhaif, tidak berasa lemah mereka itu daripada jihad perang. Dan tiada menghina, yakni tiada menyerah diri mereka itu bagi seteru mereka itu, seperti mana perbuatan kamu, iaitu ketika dikata Nabi sudah kena bunuh itu. Itu dia. Allah sebut balik. Allah kata umat Nabi-Nabi dulu dah kena test macam hampa ni. Kena pergi berperang sama-sama dengan Nabi lawan musuh. Akibat daripada pergi berperang tu ada yang luka, ada yang cedera, ada yang mati, ada yang macam-macam jadi. Tetapi umat Nabi-Nabi dulu sanggup menghadapi semua benda ni. Tuhan bagi tahu dekat umat Nabi Muhammad. Kalau hampa takut ni, apa sebab hampa takut? Sedangkan umat Nabi-Nabi dulu tak takut menghadapi benda ni. Umat Nabi-Nabi dulu sanggup mati sama dengan Nabi mereka. Mereka sanggup mati. Pasal apa? Umat Nabi Muhammad tak sanggup mati dengan Nabi Muhammad. Umat Nabi-Nabi dulu semangat tinggi. Apa jadi pun mereka duk nampak Allah saja. Pasal apa? Umat Nabi Muhammad ada pergi nak buat macam tu, takut menghadapi risiko daripada perang bersama dengan Nabi. Allah tanya dalam ayat ni, jangan kamu buat macam ni. Macam mana yang berlaku dalam perang Uhud. Dalam hadis dia ada cerita. Bila bunyi aja suara munafik kata Nabi Muhammad sudah mati, bila bunyi aja macam tu, tentera Islam semangat jatuh. Sebahagian daripada ada ni yang ikut sama Nabi dalam perang Uhud ni dah mulai ingat dalam kepala nak pergi jumpa Abu Sufyan. Masa tu Abu Sufyan belum masuk Islam lagi. Dia pimpinan tentera musuh. Ada yang ingat nak pergi jumpa Abu Sufyan, nak minta perlindungan daripada Abu Sufyan, minta Abu Sufyan lindung mereka. Apa yang diingat oleh mereka ni dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak sepatutnya dengan kerana sikit berita kata Nabi dah wafat, hampa dandan nak pergi minta pertolongan daripada ketua kafir Abu Sufyan. Maka Tuhan sebut dalam ayat ni, wallahu yuhibbus sabirin.
Allah Ta'ala suka dan kasih dan sayang kepada orang yang sabar atas bala ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah, wa ma kana qaulahum illa an qalu, dan tiadalah perkataan ataupun doa mereka itu ketika dibunuh nabi mereka itu, serta tetap pendirian dan sabar mereka itu, melainkan bahawa berkata mereka itu, Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini doa ni dalam semayang pun kadang-kadang imam duk baca. Ini doa apa? Doa umat nabi-nabi dulu yang bertakwa. Bila mereka dengar berita kata nabi mereka sudah wafat, sudah mati, mereka macam ni, Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampunkanlah bagi kami segala dosa kami. Minta kepada Allah, ya Allah, ampunkanlah kami sekiranya melampau had kami pada pekerjaan kami. Wa israfana, israf ni maksudnya melampau. Nabi suruh takut nak buat lebih, Nabi suruh sekat tu nak buat lebih, melampaui perintah Nabi. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan kami kalau kami terlebih dalam buat satu-satu benda, dan tetap segala kaki kami ketika perang. Wasabbit aqdamana, minta ya Allah tetapkanlah tapak kaki kami di dalam perang, jangan jadi kami orang yang nak cabut lagi. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami untuk menang atas segala kaum yang kafir ini. Itu dia, minta macam tu. Bila jadi perang ni, minta macam tu. Tuan-tuan, kita tak nampak situasi ini. Tetapi bagi sahabat-sahabat kita yang Islam, yang ada di Palestin, yang ada di Baitul Maqdis, yang ada di Iraq, yang ada di merata tempat yang jadi perang Islam lawan kafir ni, bagi mereka ni, ayat ni kalau mereka dengar, bergoncang hati mereka. Bergoncang hati mereka. Pasal mereka duduk dalam situasi itu, mereka duduk dalam suasana tu. Bila dengar ayat ni, ayat macam mana sahabat-sahabat kepada Nabi-Nabi dulu kata, Rabbana ighfir lana dhunubana, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa kami, wa israfana, ya Allah ampunkanlah dosa kami kalau kami ni terlebih fi amrina, terlebih dalam urusan kami, wa tsabbit aqdamana, ya Allah bagi kaki kami ni tetap tak lari daripada medan perang ni, wansurna 'alal qaumil kafirin, ya Allah tolong kami dalam perang nak lawan orang kafir ni. Kalau mereka dengar ayat ni dalam keadaan mereka duduk dalam medan perang menghadapi musuh, bergoncang hati mereka. Bergoncang hati mereka. Pasal apa? Kadang-kadang kemenangan Allah tak bagi dekat Islam pasal ada dosa di kalangan tentera Islam. Tuhan tangguh. Tuhan hold dulu kemenangan tu. Tuhan nak bagi kemenangan kepada orang Islam, tapi kerana tentera Islam sendiri duk buat benda-benda karut, Tuhan hold kemenangan itu. Tuhan tunggu dulu. Pastikan hampa bersih diri daripada dosa. Pastikan hampa tak melampaui had dalam agama. Pastikan hampa nampak keredaan Allah yang hampa cari. Tuhan kata masa tu aku bagi apa yang hampa mahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Maka mendatang akan mereka itu oleh Allah akan thawab, yakni balasan dunia, dan sebaik-baik balasan akhirat, iaitu syurga. Bila orang Islam yang terlibat dalam perang ni, dosa sudah bersih, tak melampaui batas, hati tetap dalam nak mencari keredaan Allah, bila mai aja pertolongan Allah, dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Tuan-tuan. Dan sebaik-baik kurnia itu, dan sebaik-baik kurnia itu ialah syurga tadi ni, lebih daripada yang mustahaknya. Tuhan akan bagi lebih daripada yang kita duk bayangkan. Itu maksudnya. Kita duk bayang dalam syurga ni macam mana, hak kita nak dapat itu lebih daripada hak kita duk bayang. Duk bayang dalam syurga itu boleh pakai berabus. Berabus nama kereta lah tuan-tuan. Duk bayang dalam syurga, bila tengok orang duk pakai berabus lalu depan kita, zoom balik ni, zoom balik ni kan. Aku kalau dapat berabus, aku syurga esok aku tak mau minta banyak-banyak lah, aku minta berabus satu Kita duk bayang berabus dia nak main apa kita tak tahu. Dia nak main ni model tak ada dalam dunia ni. Berabus tu ada, tu kira koman, ada di sana no, tak bayang dalam dunia ni. Yang tu yang dia kata tadi ni, dia kata lebih daripada yang mustahaknya. Maksudnya lebih daripada yang kita duk bayang, yang sepatutnya. Lebih pada tu Tuhan nanti bagi kalau masuk syurga. Begitu.
Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Ta'ala kasih akan segala orang yang berbuat baik. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Wahai segala orang yang mukmin, kamu taat akan satu firqah daripada orang kafir, nescaya mengembali mereka itu akan kamu atas segala keting kamu kepada agama kafir, maka jadi berpaling kamu daripada agama Islam. Itu dia. Tuhan bagi ingat kepada sahabat Nabi yang teringat Nabi minta perlindungan daripada Abu Sufyan ni. Tuhan peringat, jaga baik-baik. Jangan piduk serah kepercayaan kepada kafir Abu Sufyan ni. Jangan. Pasal apa? Pasal kafir ni tak banyak sikit. Dia ada ingat dalam hati dia nak tarik kita ikut agama dia. Jaga. Tuhan kata, jangan piduk buat salah langkah macam tu. Dan keadaan rugi sekalian kamu dunia dan akhirat. Kalau jadi benda tu, hampa rugi dunia akhirat. Tuhan kata, balillahu maulakum. Tetapi Allah itulah Tuhan yang menolong kamu daripada sekalian pekerjaan. Tuhan kata, aku duk ada. Aku yang boleh tolong hampa. Apa pasal piduk ingat nak minta tolong daripada orang kafir? Aku ada. Tak cukupkah aku boleh tolong hampa? Tuhan kata macam tu. Manusia kita ni, orang Islam kita ni selalu hilang punca. Kita selalu hilang punca. Kita tidak nampak Allah lebih kuat daripada Amerika. Ni, kita ni, kita tak nampak kata Allah lebih kuat daripada Amerika. Kita tak nampak. Kita duk nampak Amerika kuat. Jadi kita duk ingat nak pergi minta tolong Amerika. Kita terlupa kata Amerika tu sekelip mata Allah boleh musnahkan dia. Kita tak nampak Allah itu lebih kuat daripada segala-gala. Kita jadi terkelabu mata, tak nampak. Walhal Tuhan beritahu dalam ayat ni, aku cukup untuk menjadi penolong kepada hampa semua. Tak payah orang lain lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Balillahu maulakum. Bahkan Allah itu Tuhan yang boleh tolong kamu daripada segala pekerjaan. Wa huwa khairun nasirin. Dan Allah, dialah sebaik-baik yang boleh menolong. Maka ikutlah olehmu akan Allah. Dan jangan ikut orang kafir. Itu dia. Tuhan pesan macam tu. Yang ni kita baca Allahu Akbar. Satu dunia dah ni. Apa-apa pun nak kena Amerika. Jadi apa nama hakim nak memutuskan segala-gala. Kita tak membalik, tak memulangkan urusan kehakiman ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak nampak Allah kuat. Kita duk nampak makhluk dia hak lemah ni, kita duk nampak kuat. Begitu. Firman Allah, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba. Itu dia. Tuhan kata, dan lagi kami boleh lontar pada dalam segala hati orang kafir itu akan satu benda yang dipanggil ru'ba, iaitu takut. Dan sungguh telah azam mereka itu, telah azam kafir itu, kemudian daripada berubah mereka itu daripada Uhud untuk kembali dan menghabiskan orang Islam semua sekali. Maka datang ketakutan dalam hati mereka itu. Itu dia Tuhan kata. Senang aja Tuhan nak bagi orang Islam menang ni, senang aja. Dia tak payah hantar burung ababil mai duk lepas batu, tarmihim bihijaratin min sijil, lepas batu atas kepala orang kafir sampai tembus perut, tembus badan mati. Tak gaduh sampai macam tu. Itu kira itu sudah besar. Tuhan tak payah hantar mai burung Garuda, mai pelingkup negeri orang kafir. Tak payah. Yang tu semua tak payah. Tuhan kata, aku boleh buat senang punya benda. Apa dia? Aku boleh masukkan ke dalam hati. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba. Aku boleh masukkan ke dalam hati orang kafir ni ar-ru'ba, rasa takut dekat orang Islam. Tuhan kata senang aja. Aku bagi masuk dalam hati depa takut ke hamba, depa kalah. Tuan-tuan, Tuhan bagi tahu kat kita dalam Quran, Tuhan kata dia boleh buat benda ni, dan benda ni senang aja. Tapi macam mana Tuhan nak masukkan rasa takut dalam hati orang bukan Islam, orang kafir? Sedangkan orang Islam sendiri duk takut tak ada. Ini silap kita. Kita sendiri duk takut dekat dia. Macam mana Allah nak bubuh rasa takut dalam hati orang kafir? Kalau kita ni tak takut dekat orang kafir, Allah boleh bubuh rasa takut dalam hati orang kafir dekat kita. Bukti dia apa? Bukti dia Allah cerita masa perang Uhud. Apabila jadi pecah belah, tentera Islam turun daripada bukit tu, pinak kutip harta rampasan. Khalid Al-Walid masa tu belum Islam lagi. Dia bawa pula tentera kafir naik atas bukit yang mula-mula orang Islam duduk ni. Mereka serang pula orang Islam yang duduk berebut harta di bawah ni.
Bila jadi macam tu orang Islam jadi kacau. Bila kalam kabut habis, bunyi pula kata Nabi Muhammad mati. Bila dengar Nabi Muhammad mati, lari daripada medan perang. Nampak orang kafir sudah menang ketika itu. Orang kafir turun daripada bukit Uhud tu nak pergi ke lain. Mereka teringat, Tuhan sebut dalam ni, mereka teringat nak patah balik, nak main second attack kepada orang Islam ni, nak habis semua sekali. Masa mereka nak buat second attack tu, Allah campakkan ke dalam hati mereka rasa takut. Mereka tak jadi, mereka patah balik. Maka selamat tentera Islam yang dah ramai tentera karam ni. Tuhan tolong dalam bentuk macam tu. Tuan-tuan, Allah tolong kita ni dia macam-macam cara. Kita nampak Tuhan tolong kita bila kita sakit, Tuhan bagi baik, kita kata Tuhan tolong kita. Kita nampak Tuhan tolong kita ni bila anak kita ni dia average di sekolah, dia bukan top student. Tapi kita duk doa, duk buat macam-macam, minta, Allah bagi dia. Tiap-tiap kali periksa dapat result yang cantik. UPSR dapat 5A, PMR dapat 8A, MySPM dapat 10A1. Kita duk rasa itu Tuhan tolong kita. Itu salah satu daripada bentuk pertolongan Tuhan dekat kita. Dia ada banyak macam lagi Tuhan tolong kita ni. Di antaranya apa? Bila main jenis pesta-pesta maksiat, kita tak berasa nak pergi. Itu pertolongan Tuhan. Pesta maksiat orang duk buat, kita tak berasa nak pergi. Itu pertolongan Tuhan. Tuhan bagi dalam hati kita ni rasa tak suka benda tu. Allah tolong kita. Kalau kita pergi, kita rosak sekali dengan orang yang duk ada di sana. Tapi Allah tolong kita. Dia bagi ada dalam hati kita ni tak suka kepada benda. Itu pertolongan Allah dekat kita. Pertolongan yang Allah bagi dekat makhluk dia ni tak tahu nak habaq punya banyak. Tak tahu nak habaq berapa banyak Tuhan bagi kat kita. Tapi kita tak nampak pertolongan Tuhan. Tapi bila Tuhan ambil sesuatu daripada kita, kita marah Tuhan. Kita kata, pasal apa Tuhan buat kat aku macam ni? Masa Tuhan bagi, kita tak terima kasih dekat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Satu sahabat saya duk kerja apa semua, lebih tu pergi buat menyaga. Buat menyaga apa macam, Tuhan buka pintu rezeki dekat dia. Daripada duk kerja makan gaji 3,000 lebih sebulan, dia pergi masuk buat menyaga direct selling apa-apa tak tahu, bombang-bombang, Tuhan bagi kat dia 60,000 sebulan. Daripada duk makan gaji tu pun kerja sampai 20 tahun baru dapat 3,000 lebih sebulan. Tiba-tiba terkejut pergi buat direct selling apa macam mana tu, pum kata meletup, 60,000 sebulan dapat. Saat lagi hantar SMS mai kat kita, welcome to China. Kita pun hantar balik, alhamdulillah. Selang 2 minggu satu SMS mai, alhamdulillah, kita pergi ke dia. Dia hantar pula, welcome to Perth, Australia. Kita pun hantar alhamdulillah lagi. Saat lagi, welcome to New Zealand. Welcome to satu dunia pi. Satu hari Tuhan bagi susah. Direct selling, berapa hari nak tahan? Habis dia punya musim dia habis. Dum jatuh. Jatuh tu bukan jatuh tak ada apa. Kerja ada lagi 3,000 lebih sebulan, laki bini dua-dua kerja. Tapi dia rasa susah sangat dah. Sampai bercakap kata apa, dia kata, Tuhan buatkan saya macam ni, saya semayang, saya bukan tinggal semayang. Cakap begitu. Saya kata dekat dia, masa hang dapat 60,000 sebulan, masa duk hantar mesej welcome to China, masa duk hantar mesej welcome to Sydney, to Perth, to Melbourne, to satu dunia hang duk pergi, masa tu hang rasa tak Tuhan bagikan hang semua benda ni? Dia kata rasa. Hang rasa betul kan? Tak rasa juga lah. Korang fikir lah. Masa tu hang punya terima kasih dekat Allah ada lebih tak daripada biasa. Semayang waktu 5 waktu okey, yang tu tak ada masalah, kita tak mau tanya lebih daripada tu. Kalau sebulan biasa 30,000, tak tahu jadi sebulan 60,000, berapa kali ganda naik tu, ibadat hang naik ikut ganda tu ke tak? Itu tak ada lah dia kata. Pasal apa hari ni Tuhan bukan bagi hang zero, Tuhan bagi hang balik atas aja. Tuhan bagi hang balik atas aja. Pasal apa hang boleh cakap macam tadi? Hang boleh cakap kata pasal apa Tuhan buat kat saya macam ni? Pasal apa hang boleh cakap macam tu kata? Biar. Tak boleh nak kata apa. Saya kata jangan macam tu. Jangan macam tu. Banyak benda Tuhan bagi kat kita. Itu yang hang nampak. Hang nampak daripada 3,000 lebih jadi 60,000. Itu yang hang nampak. Figure tu hang nampak naik. Yang hang tak nampak, Tuhan bagi dekat hang sihat. Hang tak ada sakit sampai masuk hospital duk rekod sebelah. Tuhan bagi kat hang tak nampak. Kata kat dia. Dia angguk.
Tuhan bagi dekat hang anak bini hidup dalam sebuah rumah tangga bahagia, tak ada bergaduh, tak ada berkelahi. Hang tak nampak itu anugerah Tuhan. Sebelah rumah hang berkelahi laki bini, selang 2 pintu daripada rumah hang laki bini tak tahu apa jadi, anak pergi isap dada, pumpang-pumpang dalam rumah tangga. Tapi rumah hang Allah turunkan sakinah, Allah turunkan ketenangan dalam rumah hang. Hang pernah terima kasih dekat Allah atas anugerah tu? Senang. Itu style counselling. Dia kata, bagi dia macam tu. Dia pun diam. Pasal kita cukup lah. Cukup. Tuhan tak hukum hang lagi. Tuhan cuma bagi hang balik ke tempat asal hang. Alhamdulillah. Tuhan tak musnahkan hidup. Dan Allah tidak memusnahkan hidup sesiapa. Mereka orang tu pergi cari, bala Allah main musnah hidup dia. Cukup. Macam tadi ni cakap, tak mau cakap. Macam tadi ni cakap tu, apa pasal Tuhan buat tadi, itu tak mau dah. Lain kali tak mau dengar macam ni. Cakap. Terima kasih. Assalamualaikum pula. Tuan-tuan, nampak? Manusia punya tak nampaknya apa yang Tuhan bagi ke dia. Dia tak nampak. Tapi bila Tuhan tarik benda Tuhan bagi dia nampak, kata Tuhan ni berlaku tak adil kat dia, Tuhan jahat kat dia, Tuhan buat kat dia macam ni. Pasal apa orang lain Tuhan tak buat macam ni? Saya tahu ni kawan saya seorang ni tak pernah sembahyang langsung, tapi dia Tuhan tak bagi susah. Saya apa sebab? Dia jadi begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita cakap untuk diri kita dan untuk semua. Jangan sampai satu masa putaran hidup kita pergi kena yang tu, kita jadi hilang punca. Jangan begitu. Pasal apa? Hilang punca itu mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allah boleh tolong, wasanulqi sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Kami boleh tolong dalam bentuk apa? Melontarkan dalam hati orang kafir itu ru'ba, yakni takut. Dan sungguh telah azam orang kafir itu kemudian daripada berubah mereka itu dalam perang Uhud untuk nak kembali dan menghabiskan orang Islam, maka datang takut dalam hati mereka itu, tiada jadi kembali mereka itu. Dan tak kala dengar Nabi akan azam mereka itu, Nabi dapat tahu kata orang kafir nak buat second attack, nak main serang, maka keluar Nabi SAW pada 630 orang yang hadir dalam perang Uhud. Nabi dengar kata orang kafir nak main, nak second attack tentera Islam. Nabi panggil ni hak mana baki hadut tinggal duk ada ni, dapat 630 orang. Nabi kata jom kita pergi tunggu tengah jalan sebab depa nak serang kita lagi sekali. Nabi kata jom kita pergi tahan daripada sana sampai pada tempat yang bernama Hamraul Asad, 8 mil daripada Madinah. Maka tiada dapat seorang pun kafir patah balik di situ. Nabi dapat info kata depa nak second attack. Nabi ajak hak mana duk ada lagi ni, jom kita pergi di satu tempat, kita tahan mereka di sana. Jangan sampai mereka main attack dekat dengan Madinah ni. Jom kita pergi jauh sikit lagi, bagi perang berlaku jauh daripada Madinah. Nabi pergi dengan 630 orang. Sampai tunggu sampai sudah mereka tak main. Allah turun ayat ni beritahu dekat Nabi, memang mereka nak main, tetapi Allah campurkan rasa takut dalam hati mereka. Mereka tak jadi main. Itu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, bima asyraku billah ma lam yunazzil bihi sultana. Dengan sebab barang yang syirik mereka itu, yakni kafir itu dengan Allah, barang yang tiada diturun dengannya hujjah atas ibadahnya, iaitu sembah berhala, iaitu asnam, wa ma'wahumun nar, maka tempat kembali orang kafir itu ialah neraka. Kerana mereka sembah berhala, sembah asnam, kufurkan Allah, tempat kembali mereka bila mati itu ialah neraka. Habis. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa bi'sa mathwaz zalimin. Dan sejahat-jahat tempat kembali segala kafir itu ialah neraka. Wa laqad sadaqakumullahu wa'dah. Dan sungguh telah membenang akan kamu oleh Allah akan janjinya dengan menang perang Uhud. Bila musuh tak boleh nak main second attack, bermakna Allah janji nak bagi menang, Allah bagi menang juga. Walaupun di kalangan tentera Islam tadi ini sudah langgar perintah Nabi, hampir-hampir nak jadi kalah terus. Allah janji nak bagi menang, Allah bagi juga kemenangan tu. Walaupun Allah hukum sikit atas keingkaran mereka tadi. Allah hukum sikit, tapi janji Allah nak bagi menang, Allah bagi juga. Begitu. Firman Allah, id tahussunahum biizni. Dan ingatlah ketika kamu bunuh akan mereka itu, yakni akan kafir itu dengan izin Allah, lebih 20 orang. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri, sehingga apabila takut kamu daripada berperang dan bersalah-salahan
yang ni tidak patuh kamu pada suruh Nabi dengan duduk pada kaki bukit orang memanah, iaitu ketika lihat hazimah, yang ni berpecah belah orang kafir. Kata setengah kita pi dan kata setengah kita jangan pi. Maka tiada boleh salah akan suruh Nabi SAW tu dia. Bila tengok tentera kafir masa duduk dekat lembah tu, duduk kena serang, nampak macam nak kalah, sebahagian ada di atas kata daripada kalah dah, jom kita turun pergi kutiak harta. Sebahagian yang lain kata jangan, Nabi kata apa jadi pun jangan turun. Nabi kata macam tu, kita kena dengar cakap Nabi, jangan turun. Duduk jadi balah dah atas bukit tu, tak boleh tahan nak turun pergi kutiak tu, apa yang duduk ada di bawah tu. Maka akhirnya sebahagian besar turun pergi. Turun pergi tu menyebabkan musuh ambil kesempatan tu naik atas bukit dan attack mereka balik. Benda ni disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai punca kerana hampa bantah apa yang Nabi suruh. Kerana itulah jadi benda ni. Wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Dan derhaka kamu akan suruh Nabi, maka kamu tinggal tempat perang yang ditetapkan oleh Nabi kerana nak mendapatkan ghanimah rampasan, iaitu kemudian daripada barang yang perlihat akan kamu oleh Allah, akan barang yang kamu kasih daripada menang perang dan harta rampasan. Tuhan dah tunjuk dah tanda-tanda kemenangan. Bila musuh lalu ambush, tentera Islam ambush, tanda-tanda kemenangan dalam dua tanda. Yang pertama tanda nak menang perang, yang kedua tanda nak dapat harta rampasan. Dua benda Tuhan dah tunjuk dah. Hampa boleh lagi bila buat silap, hampa turun di bantah perintah Nabi, maka Tuhan hukum hampa atas kesilapan hampa tu. Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Setengah daripada kamu berkehendak dunia, yakni kamu tinggal tempat yang menjadi tempat yang ditetapkan oleh Nabi di atas bukit tadi kerana nak ghanimah. Dan setengah daripada mereka berkehendak akhirat, maka tetap dia di atas bukit itu. Sehinggalah dibunuh mereka itu, seperti Abdullah bin Jubair dan segala sahabatnya. Ada yang tak mau turun kerana pegang perintah Nabi ini, tunggu atas itu, akhirnya kena panah musuh. Pasti tak ada dapat lah. Musuh naik ramai, kena panah, mati dia, syahid dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Summa sarafakum anhum liyabtaliyakum. Kemudian memaling dia akan kamu dengan hazimah daripada mereka itu, iaitu kufar. Kemudian Islam tak boleh nak kalahkan musuh. Dia kata supaya mencuba Allah akan kamu. Allah nak test, tengok hampa nak patuh perintah Nabi kada ada. Allah test tentera Islam ni kerana menggahir yang ikhlas daripada lainnya. Di situ Tuhan boleh kenal siapa ikhlas, siapa tak ikhlas. Walaqad afa ankum, akan tetapi sesungguhnya telah maaf Allah daripada kamu barang yang kamu buat itu. Itu dia kelebihan orang yang turun pergi perang. Dalam perang Uhud ni apa dia? Walaupun mereka buat silap bantah perintah Nabi, Tuhan sebut dalam ayat ni apa? Walaqad afa ankum, sesungguhnya Allah bagi maaf dekat hampa semua atas silap yang hampa buat tadi. Tuhan bagi kemaafan. Wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Dan Allah Ta'ala mempunyai kurnia nikmat atas segala mukmin, iaitu dengan ampun dosa mereka itu. Wallah, sikit lagi sampai bawah tu. Istus'iduna wa la talwuna 'ala ahadin war rasul yad'ukum fi ukhrakum. Ingatlah ketika menjauh lari kamu pada bumi dan tiada kamu berpaling kepada seorang, dan Rasulullah menyeru ia akan kamu daripada belakang kamu. Berkata dia, yakni berkata Nabi, kepada aku ya muslimin. Itu dia Allah sebut waktu tentera Islam turun pergi kena attack dengan musuh yang ambil alih bukit tu, sebahagian nak lari. Semasa sebahagian tentera Islam nak lari itu, Nabi tu ada di belakang ni. Nabi jatuh dah dalam lubang yang digali oleh munafik. Nabi duk panggil ni kepada tentera nak lari ni. Nabi panggil ya muslimin, dia panggil jangan duk lari, jangan duk lari ni. Ramai lagi duk ada belakang ni, jangan tinggal. Duk ada belakang ni. Fa asabakum amma bighab fa asabakum ghamman bighammin, maka membalas Allah akan kamu duka cita, yakni dengan pecah lari itu, dengan sebab kamu perbuat duka cita bagi Rasul dengan menyalahi suruhnya. Dengan kerana lari juga tu, Allah datangkan ghamman bighammin, duka cita atas duka cita. Duka cita yang pertama pasal apa? Pasal berlaku pecah belah tu sangat menduka citakan. Duka cita yang kedua apa dia? Kerana hampa tinggal Nabi. Hampa boleh lari, tinggal Nabi duk kena attack dengan musuh.
Dua duka cita hangpa telah buat dalam kesilapan ni. Firman Allah, likaila tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum, supaya tiada kamu duka cita atas barang suatu yang luput akan kamu, iaitu daripada ghanimah, dan tiada duka cita di atas barang yang mengena akan kamu, iaitu daripada bunuh dan hazimah. Itu dia. Tuhan kata hampa buat macam ni, dua benda hampa rugi. Yang pertama, harta rampasan akhirnya tak dapat. Yang turun daripada bukit nak pergi ambil tadi ni, kemudian kena serang dengan musuh, lari, tak dapat juga harta rampasan tu, hampa rugi. Dan yang kedua, dia kata silap hampa ni pasal apa? Pasal hampa berpecah belah. Itu kesilapan. Maka akhirnya manusia ni menjadi rugi kerana bantah perintah Nabi SAW. Wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah Ta'ala itu Tuhan yang tahu dengan barang yang kamu kerja. Itu dia. Hampa buat apa pun Tuhan tahu semua. Wallahu a'lam. Nanti tentu. Kemudian dia akan mai, thumma anzala alaikum min ba'dil gham amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum. Dia nak cerita Tuhan buat mai pula bantuan. Selepas daripada tentera Islam jadi macam tu, Tuhan tolong balik tentera Islam yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat malam ni apa dia? Perintah Allah dengan perintah Nabi jangan kita bantah. Perintah Allah dengan perintah Nabi, maksudnya Quran dengan hadis Nabi, jangan kita bantah. Bantah malah petaka nanti mai. Kita bantah malah petaka nanti mai. Dan malah petaka dia mai ni 1001 macam cara Tuhan boleh buat mai. Dan apabila mai saja malapetaka dari sisi Allah Subhanahu wa taala, manusia tak boleh. Manusia tak boleh nak menghadapi malapetaka itu. Jadi hati-hati dengan benda ni. Jadi pengumuman bulan depan kuliah di Masjid Jelutong tak ada. Pasal cuti sekolah. Kuliah di Masjid Jelutong tak ada. Cuti sekolah. InsyaAllah kita sambung ayat 154 ni. Ayat yang akan datang ni ayat 154. Kita sambung pada bulan depan insya-Allah. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Asyhadu an la اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.